Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tajahau Wang Sanghau. Welcome kepada rakan-rakan bahasa India. Makasih kepada yang berbahagia Cikgu Ali selaku pengacara pada malam ini merangkap Ketua Cawangan PAS Kampung Sungai Rokam, Al-Fadhil Ustaz Nur Azli bin Musa, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Perak, InsyaAllah juga merupakan bakal calon dalam sebuah DUN di Perak ini. Seluruh kepimpinan PAS di kawasan Gopeng, yang Ketua PAS kawasan Batu Gajah Tuan Haji Ismail Arifin yang berada di belakang saya, yang berbahagia Cikgu Nazri bekas EJK UMNO bahagian Gopeng yang telah bersama-sama dengan PAS yang berada bersama-sama kita malam ini, seluruh kepimpinan yang ada di kawasan Taman dan Kampus Sungai Rokam ini, Al-Fadhil, imam-imam, Jawatan Kuasa Masjid Surau, ibu-ibu dan ayah-ayah, sahabat saya, saudara Gary, Tokia Kasut, ada lari dah. Seluruhnya kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang bersama-sama malam ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sudah lepas tahun baru Cina ya, tapi boleh ucap lagi ke? Selamat tahun baru Cina. Ali-ali dan pendukung Parti Islam Semesta PAS, sahabat saya Dr. Rosliza pun ada bersama-sama malam ini. Dan ramai lagi lah ayahanda, bonda, rakan-rakan kawalan yang bersama-sama. InsyaAllah kita menunggu lebih ramai lagi yang akan hadir selepas ini. Padang ini banyak menyaksikan kupasan-kupasan daripada seluruh kepimpinan PAS, kepimpinan keadilan, dan pernah bersama-sama kita saudara Rafizi Ramli yang telah membongkar secara panjang lebar isu penyelewengan NFC berkaitan dengan lembu yang dimiliki oleh suami dan keluarga Datuk Syahrizad yang telah dianugerahkan 250 juta. Malam ini saya tak mau sebut isu-isu yang luar daripada kawasan saya, sebab saya berminat nak sebut dalam kawasan Sungai Rapat. Kalau lajak sikit dalam peringkat Parlimen Gopeng dalam negeri Perak. Sebab hari ini beberapa kali saya bertanya dan mencabar penyandang adun kawasan ini untuk bersemuka, berbincang, berdebat. Sampai hari ini beliau tidak bersedia untuk bersemuka. Kerana banyak persoalan yang rakyat kena tahu perlu penjelasan. Antaranya yang mungkin masyarakat kawasan Sungai Rokam, Perkara Zaki tidak tahu bagaimana satu kawasan tanah reserve kubur. Kawasan reserve kubur yang telah digezetkan pada tahun 1998 di Batu Gajah yang bermukimkan Sungai Terak, berkaryakan Masjid Sungai Terak, berjawatan kuasakan
kawasan Sungai Terap, 63 ekar tanah reserve kubur untuk umat Islam telah tergadai. Apa peranan Yang Berhormat Adun Sengirapat? Bukan seorang adun sahaja, tapi seorang exco kanan negeri Perak, tetapi tidak dapat menyelamatkan tanah kubur yang telah digezetkan oleh kerajaan negeri untuk simpanan reserve kubur bagi umat Islam dalam negeri Perak. 63 ekar. Akhir sekali siapa yang dapat? Syarikat kroni, toke-toke besar, Chris Properties. Sedangkan kita lihat, bukan sahaja kubur makin kecil di kawasan Batu Gajah, tetapi pejabat agama daerah Batu Gajah, pejabat Baitul Mal daerah Batu Gajah masih lagi berada di rumah kedai yang menghadap ceruk-ceruk kampung, ceruk-ceruk taman. Apa makna kalau UMNO mendakwa mereka memperjuangkan Islam? Sedangkan ayah-ayah ibu-ibu kita yang uzur, yang saya bawa ke sana nak dapatkan beras, terpaksa bertatih-tatih daripada satu tangga ke satu tangga nak naik atas demi mendapatkan 5 kg beras, 10 kg beras. Taraf Jabatan Agama, pejabat agama daerah Batu Gajah atas rumah kedai menyewa sejak berkurun-kurun lamanya. 63 ekar. Kalau dibangunkan secara holistik, dibangunkan secara bijaksana, dipandang serius oleh Yang Berhormat Adun Sengirapat, oleh exco kanan kerajaan negeri Perak ini, 63 ekar cukup besar untuk pembangunan. Barulah kita boleh standing dengan masjid yang sedang dibina di Batu Gajah. Semua orang tahu nilainya yang cukup hebat, yang cukup tinggi. Inilah satu yang hari ini menjadi kesedihan kepada Kariah di Sungai Terap, Arapayung dan sekitar Batu Gajah. Bagaimana Datuk Hamidah tidak dapat menyelamatkan, bahkan mungkin terlibat dalam penyerahan 63 ekar tanah reserve kubur yang dihaskan untuk umat Islam kawasan Batu Gajah. Pertama. Yang kedua, sekitar awal tahun 2000, jawatan kuasa Sekolah Agama Rakyat Sungai Terap telah memohon satu kawasan tanah 5 ekar bersempadan dengan kilang kicap Tamin dalam kampung di Sungai Terap juga. 5 ekar masa itu tak ada siapa-siapa lagi yang mohon, memang kawasan kosong milik kerajaan. 5 ekar, jadi mereka berkira agar kalau satu hari nanti nak dibangunkan secara lebih lengkap satu kompleks sekolah agama rakyat yang ada padang, ada sekolah, ada kantin, ada tempat parking dan banyak lagi boleh dibuat, 5 ekar dimohon. Tetapi tidak begitu diendahkan di layan. Sehinggalah pada tahun 2008 apabila kerajaan Pakatan Rakyat memerintah, maka jawatankuasa telah memohon sekali lagi kepada kerajaan Pakatan Rakyat yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Maka Datuk Seri Muhammad Nizar telah mengarahkan siasat politik beliau, Ustaz Misbahul Munir Haji Masduki, untuk segera bertindak memohon kepada Datuk Pegawai Daerah Datuk Razali ketika itu untuk terus gesekkan tanah 5 ekar ini kepada Sekolah Agama Rakyat Kampung Sungai Terap. Tiba-tiba jatuh kerajaan Pakatan Rakyat melalui cara dan kaedah yang tuan-tuan semua maklum, pintu belakang. Maka hari ini diumumkan oleh Yang Berhormat Adun Sengirapat, bukan sahaja Sekolah Agama Rakyat ini tidak dapat 5 ekar yang telah dicadangkan
telah diminta digesetkan oleh siasat politik Menteri Besar Pakatan Rakyat ketika itu kepada Datuk D.O, tetapi 5 ekar tak dapat, hanya dapat 0.4 hektar, lebih kurang 1 ekar lebih. Itu pun dicampak ke dalam kawasan berpaya di Kampung Keladi. Inilah yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Kalau ada SP, tolong catat elok-elok. Maklumat ada pada saya. Saya bukan nak fitnah, bukan nak tuduh apa-apa. Ini soal mempertahankan. Hari ini kita bincang. Kalau orang UMNO kata PAS naik, kita akan hilangkan semua kepentingan Melayu. Kalau tanah pupur ni untuk orang Islam, orang Melayu, Datuk Hamidah tak boleh pertahankan. Bagaimana dakwaan mengatakan UMNO boleh pertahankan tanah-tanah Melayu? Tanah pupur pun tak boleh tahan. 2. Yang ketiga, dalam Sungai Rapat juga bersebelahan kompleks KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Kompleks besar dekat Kampung Pisang Batu Gajah. Dalam kawasan Sungai Rapat juga, Dun Sungai Rapat juga. Di bawah penyeliaan pentadbiran Adun Sungai Rapat juga. 511 ekar. 511 ekar tanah milik Maju Perak, JLC, Kerajaan Negeri Perak, pun tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi telah tergadai kepada syarikat swasta. 511 ekar yang apabila dibuat penilaian, 1 ekar bernilai RM200,000, tapi telah dijual kepada syarikat swasta di bawah paras harga pasaran hanya sekitar RM65,000 sahaja. Bermakna kerajaan negeri rugi sebanyak RM135,000 seekar kali 511 ekar. Saya nak tanya sekali lagi kepada Datuk Hamidah, kepada Dr. Zamri, pemimpin-pemimpin UMNO Perak, adakah ini bentuk penerusan dakwaan mereka nak pertahankan tanah-tanah dalam Perak ini? Dan apa yang disebutkan secara keseluruhan hari ini dalam tempoh lebih kurang 4 tahun yang telah dibentangkan dalam banyak ceramah-ceramah umum, betapa rakusnya kerajaan sedia ada yang dipimpin oleh Dr. Zamri Abdul Kadir ini telah mengagih-agihkan, memberi, menjual kepada rakan tawalan, kroni-kroni mereka, adik-beradik mereka lebih kurang 55,000 ekar dalam tempoh 4 tahun ini, di mana pulangan hasil penyerahan penjualan tanah-tanah ini hanyalah 22 juta sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau 22 juta ini kita bahagikan dengan keluasan tanah lebih 55,000 ekar ini, bermakna 1 ekar kerajaan negeri dapat pendapatan RM375 sahaja. Malam ni kalau saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang nak beli 1 ekar tanah RM375? Angkat tangan. Tak mau kan? Bermakna tuan-tuan, 1 ekar RM375 saja. Yang terbaru dekat Kampung Tekah belakang Puspakong akan hilang lagi lebih kurang 500 ekar. Masyarakat kampung, rakyat yang duduk dalam Singgan, kawasan Singgan, para pemuda kita yang ramai malam ni pun ramai datang, yang belum ada penyelesaian, walaupun telah diumumkan oleh Datuk Hamidah bulan 10 tahun 2011 mengatakan Dun Sungai Rapat Singgan Sifa bulan 10 2011. Tapi saya membuktikan, termasuk pada malam ini saya nak katakan sekali lagi, masih lagi ramai, lebih daripada 100 orang yang masih lagi berstatus tinggal dalam Dun Sungai Rapat. Saya ada data-data. Kampung Arapayung, Kampung Bendera Arapayung, Kampung Teluk Pedang, Kampung Pengkalan Gate 13 orang, Pengkalan Gate Lama,
Kampung Pasir belum selesai lagi, agihan pun kelam kabut. Tuan-tuan, sebab kita bercakap atas penghujahan fakta. Sebab itu Datuk Hamidah tak bersedia nak berdebat, nak berhujah dengan saya, sebab kita ada fakta. Tadi pun kita merawat seorang abang kita, Cik Sabaruddin, dekat Taman Seri Rapat. 20 tahun menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Dikhabarkan kepada saya tadi bakal dibuat dalam Kampung Rapat Jaya tambahan 10 unit kedai kos rendah untuk orang-orang yang berniaga dalam Kampung Rapat Jaya tambahan. Dia kata, Ustaz, saya amat sedih kerana saya 20 tahun memohon tak dapat satu pun. Tetapi saya dapat maklumat ada satu orang dapat 3 lot kedai. Satu orang dapat 3 lot kedai. Saya kata, tolong bagi dokumen kepada saya. Inilah bentuk keadilan yang mereka maksudkan. Keadilan bagi mereka untuk rakan-rakan taulan, kroni-kroni mereka. Tapi rakyat ramai, rakyat terbanyak, tidak ada pembelaan. Satu kes tadi di Kampung Sungai Terap, selang 3 pintu daripada pejabat Datuk Hamidah Osman. Ya, tolong catat kalau ada SB malam ni. Saya nak tunjukkan kalau SB nak tanya lanjut. 3 pintu daripada pejabat Datuk Hamidah Osman di Kampung Sungai Terap. Ada seorang kakak kita yang telah memohon kepada satu badan agensi dalam Perak ini yang mereka berjanji untuk bagi peruntukan pembaikan dan pembangunan semula rumah itu sebanyak RM35,000. Diumumkan, kakak ni pun seronok lah, mungkin dah sembahyang hajat begitu begini. Tiba-tiba datang satu lagi rombongan, dia kata, kakak, kami tak boleh nak serahkan 35,000. Kami boleh serahkan hanya 5,000 sahaja. Kakak tu kata, kenapa? Kenapa? Mana lagi 30,000? Dia kata yang boleh diproses setakat ini 5,000 sahaja. Tuan-tuan, maknanya kalau boleh diserah 5,000, makna 30,000 yuran pemprosesan. Kalau dapat 30,000, 5,000 still okey lah, masih okey lah. Itu pun hak kakak berkenaan, hak keluarga berkenaan. Mumbung sudah bocor, dinding sudah retak habis, tercabut-tercabut, tuan-tuan. Tidur dalam hujan. Kalau ada wakil Kak Midah malam ni, tolong berjumpa saya lepas ini. Saya nak bukti, nak bawa dia pergi sekali tengok. Kod-kod saya bohong. Sebab saya cakap semua ini berasaskan fakta. Perjalanan saya, pemerhatian saya, rondaan saya dalam sekitar zon Sungai Rapat. Tidak ada yang cerita-cerita tepi jalan. Dan inilah tuan-tuan, kalau ini benar-benar yang menjadi hak asasi kepada rakyat, kalau boleh mereka serahkan 55,000 ekar kepada kroni, kawan-kawan rakan taulan, senang lenang dapat tanah yang luas-luas untuk tujuan pembangunan, mendirikan rumah kedai dan apa juga projek. Tetapi rakyat yang memohon untuk sekeping tanah, mendiami dengan damai, aman, selesa dalam negeri yang sangat luas ini tidak dapat sejak puluhan tahun yang lalu. Bagaimana di Kampung Bendera Arab Payung, Makcik Rahimah nama dia. Tolong catat, Makcik Rahimah namanya, di Kampung Bendera Arab Payung. Menghuni di sana sejak umur 19 tahun. 19 tahun, masih anak dara. Hari ini umurnya 74 tahun. Belum dapat geran lagi tanah yang sedang diduduki pada hari ini. Makcik Rahimah di Kampung Bendera Arab Payung. Tolong catat. Jadi apa peranan wakil rakyat? Apa peranan kerajaan negeri? Yang kita nampak, setinggan SIFA. Tahun 2009 setinggan SIFA, 2010 setinggan SIFA. Rakyat tak dapat apa-apa, tetapi yang dapat habuan adalah rakan taulan kroni-kroni mereka. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam Pakatan Rakyat, setelah kita tahu sejak sekian lama masalah ini, kita rasa wajar saja ditamatkan kontrak UMNO dan Barisan Nasional.
Kerana UMNO dan Barisan Nasional memang tidak wajar diberikan lagi peluang. Peluang sejak 50 tahun yang lalu mereka tak gunakan. Setelah di Perak mereka dikejutkan dengan kekalahan, tapi perangai yang sama, sikap yang sama masih diteruskan. Adakah ini kita boleh harapkan lagi kepada mereka? Ini baru soal tanah saya sebutkan. Banyak lagi soal-soal lain yang boleh saya sebutkan, tapi cukuplah kerana saya nak beri ruang dan peluang kepada penceramah-penceramah utama pada malam ini. Akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, rakan-rakan daripada Kampung Serokam Perkara Zaki ini, dan fakta-fakta yang saya telah jelaskan tadi boleh dijadikan bahan hujahan di kedai-kedai kopi. Dan kalau nak salinan yang lebih daripada saya, InsyaAllah boleh saya berikan isu-isu yang berkaitan dengan penyerahan kemah Satu Azam dalam Sengarapat. Kemah Satu Azam ni untuk orang berniaga. Akhir sekali kerana sayangkan kroni kawan-kawan, kemah tu dijadikan tempat parking kereta. Orang yang mereka tak dapat kemah, orang yang nak parking kereta ada kemah untuk parking kereta. Inilah penyalahgunaan kuasa, pembaziran. Kerana bukan rakyat diutamakan, kroni diutamakan, rakan taulan yang diutamakan dalam pentadbiran mereka. Ya, cara mereka berbeza dengan cara kita pakatan rakyat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.